kita perlu berhemah lah untuk dalam berbelanja. Macam kita kalau nak pergi ke supermarket nak beli barang, kita kena buat list dulu, list down apa yang kita nak beli. So kita tak adalah nak belanja yang bukan-bukan, so kita belanja barang keperluan saja. So kalau macam kalau tarif elektrik dah naik, so kita kena berhemah lah. Macam kita guna kalau satu rumah tu ada hawa dingin yang banyak kan, so kita guna satu je, and then kita tak perlu nak guna sepanjang masa kan, bukannya kita sepanjang masa panas kan. So kita kena cut lah apa yang selama ni kita dah membazir tu. So kita kena jadi pengguna yang bijak lah. Terhadap ekonomi keluarga macam mana? Sebab kita sebagai pengguna yang bijak, so kita bila tak mendatangkan kesan sangat. Actually memanglah ada kesannya, tapi sebab kita kena bijak dalam kita tengok bila harga barang naik, kita kena cut, kita kena berhemah. Bila berhemah itu kita boleh seimbangkan antara harga barang naik dengan penggunaan yang kita kan. So kalau kita berhemah, kesan tu tak akan kita terasa sangat. So kecuali kalau kita tak berhemah, so kita masih boros juga, so kesannya akan terasa lah. So sebagai pengguna yang bijak, kita kena menyeimbangkan, so kita tak akan rasa sangat. Kenaikan harga barang ni dalam keluarga saya ni memang agaknya terjejas sikit lah. Pasal apa, barang ni sudah mahal kan. Sama ada makanan, minuman, pakaian, segala-galanya semua mahal. Jadi dalam keadaan barang siapa, kadang orang yang ada anak banyak kan, memang terjejas lah sikit ekonomi dia. Masalah mengatasinya, naklah kita berjimat cermat. Tak utama tentang perbelanjaan kita harian. Sama ada pergi market ke, nak beli barang-barang makanan pun kita agaknya kita memfikir dululah. Jangan membazir. Yang kedua, soalan kita pakai elektrik rupanya kan. Naklah kita jimat cermat. Serta air ke apa sajalah berkenaan dengan perbelanjaan hari-hari kita, mesti kita mahu jagailah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu yang dapat kita perhatikan tadi, bagaimana rungutan tentang sikap pengguna kita di Malaysia ni yang semakin sedar, dan pastinya topik yang bakal kita bincangkan ini pengguna bijak, pengguna lestari. Dan kalau kita ingin menjadi seorang yang biasa, kekalkanlah sikap kita. Tetapi kalau kita ingin menjadi seorang yang luar biasa, kita harus luar biasakan usaha kita. Begitu juga dengan sikap kita. Dan saya mengharapkan anda selama sejam ini akan terus kekal bersama kami di saluran 502 bernama TV. Pastinya baru dan benar. Baik, izinkan saya memperkenalkan tiga tetamu yang kita bawa ke studio untuk membincangkan tentang pengguna bijak, pengguna lestari. Tapi sebelum itu, anda juga boleh bersama kami di talian 03 2693 7008. Tunggu apa lagi? Selepas ini anda boleh bertanyakan apa saja. Mungkin masalah kepenggunaan ini, masalah global yang harus kita bincangkan setiap masa, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tetapi setiap hari. Baik, di sebelah saya ini Haji Ahmad bin Haji Osman, Presiden Persatuan Pelindung Pengguna Kelantan PPPK, dan juga Timbalan Presiden FOMKA. Selamat datang ke studio, Ji. Tak kecewa ke hari itu Kelantan kalah bola? Kecewa juga tak? Kecewa sangat lah. Kecewa sangat, tapi tak apalah, kita biarlah. Ya. Baik, di tengah sana adalah Encik Mak Yusof Abdul Rahman, Pengarah Komunikasi FOMKA. Selamat datang ke studio, Encik. Terima kasih. Yusof, Terengganu Saya Johor. Oh, Johor. Nasib baik. Yang di ujung sana adalah Dr. Kamruzaman Ghazali, Setiausaha Persatuan Pelindung Pengguna Kelantan PPPK. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Saya nak bermula dengan Haji. Kalau kita sebut soal pengguna ni, dia mesti bijak, mesti lestari. Bentuk bijak dan lestari yang macam mana Haji rasa harus ada pada pengguna kita ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Yang dihormati Cik Dahlan. Jadi sebenarnya pengguna, tajuk kita nak bercakap ni, pengguna bijak, pengguna lestari. Perubahan bermula dengan saya. Okay. Sebenarnya pengguna bijak ni, bijak lah. Bijak membeli, bijak mengguna, bijak memilih, bijak tu lah. Segala-galanya bijak lah. Segala-galanya bijak lah. Kalau lestari pula, kita bagi contoh, dia bijak lah. Apa ni? Berhemah mengguna air, api apa ni. Lestari itu bermaknanya dia jagalah kalau tak guna.
tutuplah Suez tu. Tutuplah Suez tu. Itulah bijak dan lestari bijak itulah. lestari, ya. Mudah sebenarnya Haji. Mudah Ya? sebenarnya. Itu permulaan nak pergi haji Mudah. biasa. Ni pertama kali je ya? Ya, pertama kali. Tapi nampak baju dengan comel dengan penampilan yang menarik. Baik. Cik Sob. Ya. Saya dah mengutarakan perkara yang disebutkan secara ringkas oleh Haji tadi, tetapi mungkin dari segi sudut Fomka ni pengguna perlu menangani cara penggunaan dan sebagainya ni dengan lebih bijak dan lestari, tetapi skop yang bagaimana yang harus mereka perkukuhkan ketika ini. Terima kasih Cik Dahlan. Kita lihat sebenarnya apa yang perlu ada pada para pengguna dalam menghadapi keadaan sekarang ni lah pengetahuan tentang penggunaan. Sebab dari segi masalah ni sekarang yang berlaku ialah kalau kita lihat kita mempunyai pelbagai saluran. Kita ada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, kemudian Fomka sendiri telah menubuhkan Pusat Khidmat Ada Pengguna Malaysia. Tetapi isu-isu kepenggunaan itu masih berlaku. Mungkin disebabkan oleh kerana ada yang mengatakan tahap kesedaran pengguna masih lagi lemah. Ada juga yang mengatakan bahawa masalah ini disebabkan oleh kerana taktik perniagaan yang makin lama yang makin canggih yang menyebabkan masalah ini terus berlaku. Tetapi bagi Fomka sendiri yang kita pentingkan ialah kesedaran pengguna sendiri. Kita lihat kita ambil contoh dengan masalah yang berlaku sekarang. Kita menghadapi masalah harga barang yang makin lama makin meningkat. Ini bukannya masalah yang berlaku di Malaysia saja. Dia adalah masalah global. Baru-baru ni kalau kita lihat dalam surat khabar sendiri pun bila berlakunya masalah kenaikan harga barang ni, masyarakat Eropah umpamanya telah mula mengubah cara pemakanan mereka. Untuk disesuaikan dengan keadaan yang berlaku. Jadi kita juga di Malaysia juga terpaksa melakukan keadaan yang sama. Sebab itu seperti mana yang telah disebutkan oleh Tuan Haji Ahmad tadi, perubahan bermula dengan saya itu ialah merupakan tema bagi kempen yang telah dilancarkan oleh Fomka di bawah kempen konsumen kebangsaan yang telah kita mula pada tahun 2008 lagi. Pada masa itu harga minyak telah dinaikkan sehingga RM2.70. Ramai pengguna yang mengeluh dan masing-masing mula menyalahkan satu sama lain yang menganggap bahawa oleh kerana harga minyak naik itu menyebabkan harga barang berlaku. Tetapi akhirnya nanti kita sebagai pengguna yang terpaksa menanggung beban kena melihat balik kepada diri kita. Ya. Saya bagi ruang kepada Cik Yusof untuk bercakap panjang tentang penggunaan sebab ni dari segi sudut pandangan Fomka, tapi terlebih dulu nak pergi kepada Dr. Kamaruzzaman Ghazali, Setiausaha Persatuan Pelindung Pengguna Kelantan. Kenapa ada pelindung di situ dalam persatuan tu? Mungkin pelindung yang kita lihat ni, kita nak takrifkan perkataan pelindung ni, memang sesuatu kalau dalam keluarga tu bapa kita yang menjadi pelindung kan. Ini pelindung ni satu benda yang perkataan yang begitu orang kata bermakna dan besar. Mungkin doktor boleh terang tu. Terima kasih Cik Dahlan. Dia persatuan pelindung ni kita ada matlamat. Jadi matlamat tu sebagai kita kita melindung hak-hak pengguna. Pasal hak pengguna ni kita ada 8. Hak untuk mendapat keperluan asas, hak untuk mendapat membuat pilihan, hak untuk mendapat maklumat, hak untuk mendapat barangan dan keselamatan yang selamat, hak untuk mendapat alam sekitar yang bersih dan memberi kesihatan kepada kita. Itu ialah hak untuk melindungi pengguna. Dan kita melindungi memberi nasihat kepada pengguna. Itu satu macam kita kata perlindungan lah kepada pengguna. Yang ketiga, kita pastikan nilai bayaran kepada barangan dan pengguna itu seimbang dan munasabah. Dan kita sebagai persatuan juga kita memberi aktiviti-aktiviti kepenggunaan, pendidikan kepenggunaan kepada pengguna. Itu yang ditakdirkan sebagai pelindung. Baik Haji, Tuan Haji tengok khususnya di Kelantan ke di mana ke sekarang ni, tahap kesedaran orang kita ni berbelanja dia boros lagi ke? Ada yang maksudnya kalau sebelum ni kita tengok kalau dia ada duit dia berlasah semua aja belanja sampai tidak ada lestari dia tu. Tapi Haji tengok sekarang ni dah mula sedar ke ataupun orang kita di tahap yang macam tu juga?
kami ni daripada Kelantan. Ya. Saya cakap Kelantan. Boleh. Kelantan ni kalau kira tahap kepahaman kepenggunaan ni memang rendah. Memang rendah. Apa jadi gitunya? Bukanlah kata Kelantan saja, kita lebih rendah lah. Tapi kalau negeri lain pun rendah juga. Rendah juga. Sebab itulah Lala ni persatuan ni ambil berat sangat tentang pendidikan penggunaan ni, kepahaman penggunaan ni supaya pengguna-pengguna ni tidak ditipu oleh peniaga-peniaga, pengeluar-pengeluar, perkhidmatan supermarket pun duk tipu pengguna hari-hari. Hari-hari kena tipu. Sebab contoh macam mana Haji? Saya kadang-kadang tak nampak juga tu. Sedap kerja Kelantan betul lah. Macam mana? Contohnya. Bermacam-macam lah. Macam-macam. Bermacam-macam. Tapi kalau nak cakap pun rasa tak apa. Tapi ini kita boleh cakap dalam dalam seminar kita, dalam kursus kita, bangkit kita. Kita selalu ada di Kelantan. Jadi Lala ni sebab nak tolong pengguna-pengguna luar bandar ni kebanyakan orang miskin. Ya. Orang miskin. Jadi kita kena, sebab itulah tajuk kita memperkasa pengguna bijak, pengguna lestari, perubahan bermula dengan saya. Memperkasa ni dia kena buat kerja lah. Sebab apabila lah ni kita ada program khusus untuk pergi ke masjid-masjid. Ya. Dan Majlis Agama Islam Kelantan pun dia bagi kebenaran untuk kita pergi masjid. Dan apabila kita pergi masjid, kita ada duit sikit sebanyak daripada Kementerian Perdagangan lah, KPDNKK. Kita sediakan benih, sayur-sayur, 5 jenis, baja, risalah cara-cara menanam, yang panggil kit bumi hijau. Kita bagi tahu ke dia supaya menanam sayur bukan untuk sayur bukan untuk nak jual untuk guna sendiri saja, untuk keliling rumah saja. Sebab kita tahu sekarang ni di Kelantan ni rumah orang di kampung-kampung lah, rumah keliling rumah terpenuh dengan rumput rumpai, tak ada tanam lah. Bubur lah betul lah ke apa? Bubur lah. Hak kita bagi ni sawi, sawi kangkung, timun batang, bende, apa tu Cili tak? Cili kita bagi. Cara menanam tu kita ada. Timun apa bagi timun? Sebabnya nombor satu sekalinya kita memperkasa, suruh dia buat kerja. Bila buat kerja, dia ada exercise pula di situ. Lepas tu dia dapat hasil. Itu yang sebut lestari tadi tu. Lestari tu. Saya nak bagi Haji sembang panjang benda ni. Tak ada pelik Kelantan langsung walaupun Kelantan. Boleh. Kau ada juga? Ada. Jadi saya tak habis lagi ni. Tak habis? Tak habis. Okey. Sambung sikit. Jadi sebabnya kita persatuan kita tahu sekarang ni sayur yang kita beli di kedai-kedai tu itu bahaya kepada kesihatan. Banyak racun. Banyak racun. Ya. Asalkan dia tanam untuk jual mesti racun. Kalau kita tanam sendiri kita tak beracun. Sebab itulah kita suruh tanam. Tanam sendiri. Tak buah beracun sendiri, kalau dia beracun hati dia sendiri. Dia tak bubuh. Sayur di Kelantan ada 2 tempat lah yang tanam untuk jual. Di kawasan Bacok, di kawasan Tumpat. Ini semua beracun. Saya nak bagi Haji cakap panjang ni. Ada orang dah panggil di telefon lah. Ya ke? Ada ni. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya Wan Nasrul Ahmad daripada Pulau Binan. Okey. Saya pernah pergi satu pasar raya di Pulau Binan ni. Ada satu promosi oleh sebuah syarikat di mana syarikat tersebut telah memanipulasikan saya di mana saya telah tertipu sebanyak RM200. Jadi saya tidak tahu bagaimana cara untuk melaporkan benda ni kepada pihak atas. Kaedah yang perlu saya buat untuk melaporkan tindakan mereka ni, kesalahan mereka ni. Itu saja Itu saja. Baik, terima kasih Cik Yusof. Sila Cik Yusof. Dia Cik yang bertanya tadi tak begitu menjelaskan dari segi bentuk macam mana peribahasa, tapi sebenarnya kalau dalam kes seperti ini mereka boleh buat aduan sama ada kepada penguatkuasa Kementerian Perdagangan dan Kepenggunaan ataupun Persatuan Pengguna yang berdekatan lah. Ya. Untuk kita mengenal pasti apa sih. Biasanya kalau kita lihat di Pusat Media Belah yang banyak yang terlibatnya ialah sama ada guris dan menang ataupun pelaburan.
yang sama peleburan yang haram, yang tidak berlesen dan sebagainya. So kebanyakannya ialah kes-kes seperti itu yang berdasarkan kepada aduan yang kita terima lah. So pada cik yang bertanya tadi, kita harap dapat membuat aduan kepada kementerian, sama ada boleh membuat online lah 1800 886 800 ataupun kepada Pusat Imat Aduan Pengguna Nasional 10378779000. Baik, terima kasih. Selepas ni kita nak sambung lagi tentang topik bijak pengguna lestari ni. Tapi terlebih dulu kita nak berehat seketika. Kembali nanti anda boleh menelpon kami di talian 0326937008. Anda boleh juga bertanya tentang cetusan baru mengenai akta sewa beli ni, tentang tarik kereta dan sebagainya ni. Cik Yusof boleh jawab. Ya, Dia pakar bahagian tu. Kalau kereta nak kena tarik besok tak bayar, ini orang yang akan jawab. Baik, kita jumpa lagi selepas ini. Terlalu meruncingkan lah, sebab terlalu mahal. Bukannya murah yang ini kan, tapi kita nak naikkan harga tak boleh. Orang dah biasa dengan keadaan harga macam tu. Seperti ayam, ayam dia orang dah biasa RM3 satu ketul. Lepas tu kita kecil pun, dia orang pun memang kecil kan, kecil sangat. Dia orang pun memang tak terima lah juga kan keadaan. Banyak yang merungut. Tapi makcik terpaksa lah jual, kadang mengikut keadaan lah. Tapi tak boleh juga mendapat keuntungan yang lebih macam dulu lah. Sekarang terlalu kurang, pekerja pun minta gaji lebih kerana dia orang, kos dia orang kan. Dia orang punya perbelanjaan dia orang minta lebih. Tapi kita tak boleh nak naikkan harga, itu yang menyusahkan. Macam mana pun sebagai peniaga ni lah, peniaga nasi lah, peniaga nasi campur. Kalau lain tak tahulah makcik. Sayur mahal, macam gula naik. Makcik harga terpaksa, tapi sikit kalau benda tu. Macam kalau ayam tu saiznya kecilkan sikit. Kalau benda-benda yang macam ni yang bergedil, makcik selalu 50 sen kan. Lepas tu makcik jual 50 sen juga, tapi makcik kecilkan saiznya sikit. Maknanya orang makan pun diet sikit, kurang sikit kan. Tu gitulah. Tak adalah nasi pun macam tu. Makcik tak naik kan. Cuma selalu nasi jual RM1 kan. Tetap RM1, tapi macam sikit kan nasi tu. Tapi orang pun tak mungut, sebab dia orang pun kadang-kadang nak sikit makan. Sekarang orang jaga makanan kan. Orang faham. Yang tadi kita sebut tentang pengguna lestari. Interview tadi, peniaga lestari. Dia bijak. Kalau dulu bergedil tu besar, kita kecilkan sikit, jual harga yang sama. Kadang-kadang ini perkara yang harus kita pertimbangkan juga. Dan kepada anda, seperti yang saya sebutkan sebelum kita berehat tadi, 0326937008. Hubungi kami, tanya apa saja tentang pengguna. InsyaAllah pakar-pakar di sini akan jawab. Terlebih dulu saya nak bagi ruang kepada Dr. Kamaruzaman Ghazali, yang mungkin kita boleh sentuh tentang 3K yang menjadi moto ataupun perjuangan sekarang ni. Silakan. Terima kasih pengurusi. 3K ialah kempen konsumer kebangsaan. Ya. Jadi perubahan bermula dengan saya itu ialah judul tajuk kepada kempen konsumer kebangsaan. Kerana pada tahun 2008 kita pengguna di Malaysia tidak tentu arah. Kerana kita didatangi dengan krisis-krisis yang besar. Jadi 5 buah organisasi besar seperti FOMCA, Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia, dan NCWO ialah Majlis Kebangsaan Wanita, dan MBM, Majlis Belia Malaysia, Petronas dan QPEX bergabung sekali